KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi bersama dengan saya, Sean Steven, host anda untuk Teroka di Didik TV KPM. Dan untuk hari ini nampak tak ada banyak barang di hadapan kita kan? Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun sanitasi tangan, serta apabila berada di tempat awam pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk subjek kita, untuk penerokaan kita pada hari ini, kita juga ada seorang cikgu yang akan bersama kami, iaitu Cikgu Zaidi. Okey, kelas semua bangun. Hari ini saya jadi ketua kelas. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Sean. Okey, baiklah cikgu. Jom kita pakai gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Okey. Dan seperti yang anda nampak ya, kepada mereka yang ada di rumah, jarak di antara saya dengan cikgu adalah lebih daripada 1 meter. Baiklah cikgu, saya rasa kita selamat ya untuk buka pelitup muka. Silakan cikgu. Okey. Dan nak ingatkan ya kepada adik-adik yang ada di rumah, apabila buka pelitup muka jangan letak merata-rata tempat atau meja atau lantai atau kepala. Tak naklah, kita simpan dalam bekas yang disediakan seperti saya dengan cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu? Okey, nama saya Muhammad Zaidi bin Saidin dan daripada sekolah SMKA Putrajaya. Ya. Cikgu dah ajar berapa lama cikgu? Saya dah 11 tahun. Dah 11 tahun, tapi cikgu nampak muda. Cikgu baru umur 25. Bukan. 40 lebih lah, Sean. Rahsia. Rahsia tu. Okey. Baiklah, kepada mereka yang ada di rumah, biasanya murid-murid cikgu tu kenali cikgu sebagai ustaz sebab di sekolah cikgu, sekolah agama kan. Betul, so cikgu lelaki dengan cikgu perempuan biasanya kita sebut sebagai ustaz ataupun ustazah. Okey. Okey cikgu, saya selaku ketua kelas untuk hari ini. Ketua kelas special sikit sebab pakai baju lain kan. Ni sekolah pengawas. lain. Pengawas. Okey, baiklah cikgu. Untuk hari ini saya nampak ada banyak barang, ada mesin juga cikgu bawa masuk. Ini apa kaitannya dengan penerokaan kita cikgu? Okey, untuk pengetahuan Sean dan semua, sebab itu saya bawa masuk printer 3D tadi. Pencetak 3D. Kita akan belajar berkenaan dengan teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan. Ya. Dan untuk subjek kita hari ini, bukan kita berdua saja kan cikgu? Ya, betul. Kita juga ada tetamu khas yang berada dalam talian bersama dengan kita. Betul. Okey, marilah kita kenali siapa mereka. Hai. Okey, kita ada siapa ya? Kita ada Amar. Hai Amar. Jangan lupa ya beri salam hormat begini. Okey, kita juga ada Nurul Sumaya. Hello. Hai. Kita ada Rizky. Nama cantik Rizky Aidil. Hai. Okey, dan juga Ahlam Afendi. Hai, selamat pagi. Okey. Baiklah cikgu. Okey, seperti yang dikatakan tadi ya, kita ada banyak barang dekat sini ya. Tapi apa tu? Kalau saya bandingkan masa saya sekolah kan. Masa saya sekolah tu RBT ataupun reka bentuk teknologi memang tak ada. Masa saya tu subjek dia lain. Apa Kemarahan hidup bersepadu. Potong-potong kayu. Mesti Sean buat potong kayu kan. Yalah, tapi untuk sekarang kita tak ada potong kayu dah cikgu. Sekarang tak ada dah. Kita lebih moden sikit ya. Sebab tu kita ada mesin pencetak 3D. Pencetak 3D. 3D. Pencetak 3D. Dan barang-barang yang lain seperti anda nampak ya kepada adik-adik yang ada di rumah. Barang-barang ni nanti kita akan sentuh sedikit lah. Dan juga kita akan gunakan juga pada aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini. Tetapi kepada mereka yang ada di rumah, anda juga boleh turut serta bersama kami untuk aktiviti yang dijalankan. Tapi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi, pastikan anda tonton ini sehingga penghujung nanti. Sebelum kita berehat, cikgu, saya juga nak tanya ya, apakah kepentingan belajar reka bentuk teknologi ni, cikgu? Belajar reka bentuk teknologi ini sebenarnya kita lebih kepada teknologi lah. Apa yang sekarang ni, Sean pun tahu kan? Dia punya teknologi berlalu dengan pantas. Ya, cikgu. Kalau dulu kita potong-potong kayu, sekarang kita dah
tak potong tu. Kita lebih zaman teknologi menggunakan internet. Ya, betul. Itulah yang kita akan belajar dalam reka bentuk teknologi. Kalau saya kaitkan dengan apa ni lagi sekali pencetak 3D ya. So sekarang kalau masa saya kan, saya kena potong kayu bagi bentuk dia, tetapi saya rasa masa yang diambil dan juga kadang-kadang dia punya kos pun agak tinggi kalau berbanding dengan penghasilan prototipe yang digunakan oleh pencetak 3D. Betul je ke? Betul. Sebab kalau untuk pencetak 3D ni kita kena buat dia punya design. Ya. Design, lepas tu kita ubah. Ya. Lepas tu baru kita masukkan dalam pencetak 3D ni. Ya. Pencetak 3D ni dia akan cetak lah seperti yang kita tengok ni. Ya. Tapi untuk hari ini kita tak guna pencetak 3D kan? Kita akan gunakan tangan kita, Ego. Ya. Tangan dan juga bahan-bahan yang ada di hadapan kita. Ya, betul, Sean. Ya, betul. Dan sebelum kita berehat, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua yang ada di rumah, pastikan sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Ya, seperti cikgu dengan saya ni, saya dengan cikgu ni, kita berada, kalau tak perasan lah, jarak dia lebih daripada 1 meter. Kalau tak silap saya, lebih kurang 2 meter lah. Dan pakai pelitup muka, berada di tempat awam, gunakan sanitasi tangan seperti saya dengan cikgu tadi dan juga kerap cuci tangan bagi menangani penularan COVID-19. Okey. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula untuk penerokan kita di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zaidi. Okey, sebelum kita meneruskan penerokan kita, saya nak ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Seperti memakai pelitup muka, jarak tu kena jaga, jangan kurang daripada 1 meter dan sentiasa kerap cuci tangan. Dan pakailah gel pembasmi kuman. Tadi saya baru je pergi tandas. Tadi dah cuci tangan tapi nak pastikan kebersihan dijaga tu, pakailah hand sanitizer. Baiklah cikgu, untuk hari ini apakah yang kita akan terokai pada hari ini? Yeah. Okey, Sean, sebenarnya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan teknologi pembuatan. Salah satu subjek topik dalam reka bentuk teknologi. Baik. Untuk mengetahui Sean, teknologi pembuatan ni dia ada 2 jenis. Dua jenis. Okey. Dua kaedah. Dua kaedah iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Kaedah konvensional dengan kaedah moden. Apa maksudnya, apa perbezaan dia, cikgu? Okey, perbezaan dia untuk kaedah konvensional ni kita gunakan tangan dan alatan. Okey. Alatan asas. Ya. Dan untuk kaedah moden kita gunakan mesin. Okey, ya, betul. Konvensional dengan moden. Okey, baik cikgu. Saya nampak di hadapan ni cikgu ada tandakan ada A, B, C, D. Yang tu untuk apa, cikgu? Ini sebenarnya saya nak tanya dengan anak murid saya dekat talian. Okey, baik. Okey, apakah soalan dia, cikgu? Soalan dia, siapa boleh bagi tahu saya berkenaan dengan mana satu produk yang menggunakan kaedah konvensional? Okey. Kaedah konvensional sama ada A, B, C atau D. Siapa yang nak cuba jawab? Siapa yang nak jawab? Okey, rasanya Rizky. Jangan lupa buka mic ya, pasang mic. Okey, apakah jawapan anda? A. Mana? Yang mana satu A ya? Sekejap. Yang mana A? Yang tu. Yang ini kan, cikgu? Yang ini. Ini dia. Betul ke salah, cikgu? Betul. Betul, jawapan yang tepat sekali. Terima kasih, Rizky. Okey, dan kita ada berapa jawapan, cikgu sebenarnya? Ada 2 jawapan saja. 2 jawapan. Okey, siapa lagi yang nak teka? Siapa nak teka lagi? Nak angkat tangan? Kalau nak jawab, boleh angkat tangan. Ataupun saya pilih selaku ketua kelas. Okey, boleh. Amar, silakan. Jangan lupa pasang mic. Ya?
Kuat sikit Amar, tak dengar lah. B. B untuk bola ke untuk Denmark? Bola. B untuk bola. Yang mana B ya? Saya pun lupa tadi saya yang letak tu. Okey, tak apa, saya kena ke tepi sikit. Saya tengok mana B. B tu yang tangan. Betul ke Ego? Salah rezeki. Alamak. Okey, jawapan yang betul. Okey, saya cuba teka lah Ego. Betul. Sebenarnya saya dah tahu jawapan dia. Buat macam teka je. Jawapan dia C. Betul ke Ego? Betul, Syah. Yes, 100 markah untuk saya. Okey, baiklah cikgu. Okey, yang lagi satu soalan seterusnya ada tak Ego? Ada. Okey, apa? Kita nak tanya, apakah produk yang menggunakan kaedah moden? Ada siapa nak jawab? Okey. Ahlam. Ahlam. Silakan. D. D ke B? D untuk... E? D lah. D untuk... Dadu. Okey, betul ke cikgu? Okey, betul. Yeah! Okey, dan sememangnya kita dah tahu dah yang tangan tu adalah untuk menggunakan kaedah moden. Okey. Baik cikgu. So, jadi lepas ni kita dah tahu dah proses pembuatan kaedah moden dan juga kaedah konvensional. Untuk hari ini ada tak kita guna salah satu daripada ataupun kedua-dua kaedah tersebut cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan gunakan kaedah konvensional. Maknanya kita menggunakan tangan kita lah cikgu. Ya, gunakan tangan. Dan juga bahan-bahan lah. Dan juga bahan. Okey, so apa yang kita akan buat hari ini cikgu? Okey, hari ini sebenarnya Sean, kami Kelab Reka Bentuk dan Teknologi nak buat jualan. Jualan? Untuk hari kantin. Okey, hari kantin. Okey. Sean pernah jual tak? Pernah. Masa saya sekolah dulu saya jual roti cikgu, saya buat sandwich. Jual roti. Okeylah tu. Okey. Sebenarnya kita nak buat rantai kunci hari ini Sean. Ya ke? Rantai kunci. Okey. Kita nak buat jualan untuk hari usahawan. Boleh dijual lah? Boleh. Okey, baik cikgu. Apakah langkah-langkah yang diperlukan ataupun bahan-bahan yang diperlukan? Dia ada beberapa proses untuk membuat ni. Ya, cikgu. Langkah yang pertama adalah perancangan. Dan langkah yang kedua adalah kita buat lakaran. Okey. So dekat sini kita akan buat lakaran. Okey, kita dah rancang lah, kita dah tahu lebih kurang kita nak buat apa ya. Kita nak buat apa, rantai kunci. So kita nak buat lakaran. Kat sini saya nak suruh ketua kelas. Ketua kelas membuat lakaran. Itulah tugas saya. Okey, kepada adik-adik yang ada di rumah, anda juga boleh turut serta untuk menyertai aktiviti ataupun proses pembuatan ya konvensional. Okey. So kita perlukan kertas besar, kertas kecil pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. So selain daripada kertas, kita guna tangan untuk lukis. Tak boleh. Anak murid saya pun boleh sediakan dengan bahan. Ya. Dan alatan. Okey, Sean. Okey, pensel lah Ego. Pensel. Kalau guna pen pun boleh kan Ego? Pen boleh. Okey, so apa yang kita nak lakarkan Ego? Okey, kita nak lakarkan Sean nak lakar apa? Saya nak lakar orang LED, tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia kena dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi? Dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Alamak, okey, nak kena buat apa? Okey, mungkin saya cuba okeylah, sebab rumah ada di hadapan saya cuba untuk lukis rumah lah Ego. Okey, ikut Sean lah. Sikit. Cikgu lukis apa Ego? Saya akan lukis love. Yang bentuk ini ya Ego. Okey, baik. Okey. So, dalam bentuk 3D. Bagaimana kita nak mula Ego? Kalau bentuk 3D tu kita kena letak aksis ya. Aksis X, Y, Z ke macam mana? Kita buat lakaran je. Lakaran. Okey. Saya cuba Ego. Kalau silap jangan marah. Dia macam lagu Lagu apa? Rasa sayang. Okey, ni rumah saya. Rumah saya ada atap. Okey, Sean, sebenarnya waktu kita lakar ni, kita boleh pilih apa yang kita suka. Okey. Apa yang berdasarkan kepada motif lah. Ya, cikgu. Motif yang kita nak. Okeylah. Okey. Saya lukis rumah ni, cikgu jangan marah ya. Sebab rumah saya hanya ada satu pintu, tapi tingkapnya atas macam ni. Okey, cikgu macam ni. Okey. Okey dah tu. Tapi dia punya... Sebab saya masih belajar lagi ya. Selaku ketua kelas untuk hari ini, lukisan saya tu rasanya tahap berapa Ego? Saya boleh bagi tahap 4. Tahap 4? Wow, tahap 4. Sebenarnya saya nak tahap 6. Boleh Ego? Tahap 6. Boleh Tapi juga. dia setakat tahap 4 je. Untuk lakaran kita tahap 4 je. Okey, macam nampak macam ni. Okey, ini bukan produk sebenar lah. Ini hanya lakaran saja sebab hanya ada satu pintu, 2 tingkap. Okey. So seperti yang saya nampak cikgu tengah lukis tu, cikgu lukis bentuk apa ni? Bentuk hati. Bentuk hati. Hati. Wow.
Okey, kalau saya perasan cikgu juga ada buat macam garisan panduan. Saya cubalah. Okey, sebab saya dah lukis dah, saya cuba untuk lakarkan garis panduan pula. Garis panduan dia. Okey. Okeylah. Sepatutnya garis panduan tu sebelum kita lukis kan, tapi saya buat selepas lah. Ala-ala macam saya apa ni? Pakar lah kan. Ni macam lah. Okey, betul tak? Ini dia. Jangan gelak. Okeylah, sepatutnya bila lukis tu baik ada garis panduan. Ya? Ya, betul-betul. Bukan macam saya lah. Nampak tak? Okey. Sepatutnya garis panduan tu sebagai panduan lah untuk melukis. Dan oleh sebab dia lakaran, so tak payah nak guna pembaris. Ini sebab bagi memberikan bentuk ataupun bagi melakarkan produk yang kita akan hasilkan nanti. Okey. Okey, lakaran sebenarnya Sean, dia tak perlukan pembaris. Oh, tak perlu. Dia just layang-layang macam tu je Sean. Kalau saya bandingkan dengan cikgu tu, saya rasa saya baru tahap 1 lah cikgu macam ni. Tak apa Sean, kita dalam proses belajar Sean. Okey. Mungkin kepada murid-murid kita yang ada dalam talian, saya faham masih melakar kan ya? Masih melakar. Mungkin boleh tunjuk proses anda. Saya nampak macam Ahlam tu macam nak tunjuk kan? Tak nak tunjuk lagi? Okey, tak apa. Ada seorang. Sumayah. Sumayah boleh tunjukkan. Oh! Wow! Oh, ini macam dah nak habis lah. Ada tak yang masih? Oh, okey. Okey, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita tengok lakaran cikgu pula. Okey, cikgu masih melakar, cikgu? Ya. Okey, mungkin boleh tunjukkan kepada adik-adik yang ada di rumah. Apa ni proses sementara waktu ini belum habis lagi kan? Cikgu boleh tunjuk dulu. Okey, ni dia. Alamak, kalau bandingkan lakaran cikgu dengan lakaran saya, lakaran siapa lagi cantik? Mestilah saya punya kan, cikgu? Betul. Okey. So, dah habis cikgu ke lama lagi? Dah. Okey, sebab cikgu pandai melakar. Sebab tu cikgu ambil masa sikit nak bagi dia nampak lagi sempurna lah. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian lakaran cikgu yang dah siap. Kalau dah siap, cikgu dah sediakan dah. Itulah dia. Mungkin cikgu boleh terangkan sikit lakaran cikgu? Okey, lakaran saya sebenarnya saya pilih hati. Ya. Hati sebagai saya punya tema lah. Kita boleh pilih tema kita. Berdasarkan kepada macam kalau Sean minat buah, Sean pilih lakaran buah. Iyalah, saya sebenarnya minat makan. Minat makan. Sepatutnya lukis buah. Okey, tak apa, buah dalam bentuk rumah boleh kan? Tak yalah. Okey, so macam saya nampak cikgu ada letak macam garis panduan dia bagi memberikan ketebalan pun lebih kurang macam itulah nak bagi nampak kepada diri cikgu dan juga kepada mereka yang ada di rumah. Yang ketebalan dia lebih kurang tebal lah. Tapi kalau kita ikut nanti produk kita tu memang sebiji macam lakaran kita ke macam mana, cikgu? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Sepatutnya lakaran ni kita ada dia punya dimensi, dia punya ketebalan, tinggi. Okey. Apa lagi cikgu nak tunjuk ya? Ada apa-apa lain? Ataupun kita tanyalah murid-murid kita yang ada dalam talian untuk menunjukkan lakaran mereka. Jom kita tengok. Okey. So, kita mulakan dulu dengan Ahlam. Dah angkat dah. Mungkin boleh dekat sikit dengan kamera. Dan jangan lupa untuk pasang mic. Mungkin Ahlam boleh terangkan sikit lakaran anda. Apa itu sebenarnya? Lakaran saya ialah lakaran apple. Apple? Oh, ingatkan manggis tadi. Apple. Okey. Apa lagi yang nak terangkan? Tak ada. Kenapa Ahlam pilih apple? Sebab apple ni mempunyai banyak faedah dan bagus untuk kesihatan. Okey. Terima kasih Ahlam. Okey, yang seterusnya Amar. Engku Amar. Pasang mic ya. Ya. Okey, tolong terangkan. Macam sama dengan cikgu ya. Mungkin anda boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi lakaran anda. Saya pilih bentuk hati sebab bentuk hati ini melambangkan perpaduan antara rakyat. Okey, perpaduan antara rakyat. Okey, baik. Dan saya dah nampak Amar juga ada letak macam dia ada macam dimensi dia juga ya? Ada macam pandangan dari atas dan juga pandangan dari tepi ya ke? Ya. Okey. Ada apa-apa nak tambah Amar? Tak ada. Okey, terima kasih. Seterusnya Rizki.
Saya pilih daun ni sebab saya suka warna hijau. Sebab suka warna hijau. Sebab benda lain tak ada yang warna hijau kan? Okey, tak apa. Okey, tetapi ini daun apa ya? Tunjuk lagi. Ini daun apa? Daun biasa lah. Daun biasa lah. Daun biasa yang berwarna hijau. Okey, tapi yang ni nampaknya dia dalam 2 dimensi ke 3 dimensi? Tak nampak sangat lah. Boleh dekatkan lagi dengan kamera, Rizky? Okey. Ada apa-apa nak tambah, Rizky? Kenapa pilih daun selain daripada warna hijau tu? Mungkin pasal bentuk ke, bau dia ke, kenapa? Bau dia lah. Bau dia. Okey. Daun ada bau ah. Okey, baik. Okey. Sumayah. Terangkan berkenaan apa yang kamu dah lakarkan. Saya lakar bintang. Bintang. Sebab apa kamu pilih bintang? Ya. Sumayah? Sebab bintang ni cantik, lepas tu warna dia terang. Okey. Sumayah guna warna apa ya? Warna kuning. Warna kuning. Ada apa-apa nak tambah mungkin berkenaan dengan dimensi yang digunakan? Lakaran kat tengah ni 3D. Ya. Lepas tu kat tepi ni lakaran 2D. Mungkin boleh tunjuk lakaran 2D dekat sikit dengan kamera. Okey. So, saiznya ada apa? Saya nampak macam ada ukuran lebih kurang. Dia punya panjang 40 mm, lebar dia 5 milimeter. 5 milimeter. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa nak tambah Sumayah? Tak ada. Okey, cikgu, apakah komen cikgu berdasarkan lakaran yang dihasilkan oleh murid-murid cikgu? Okey, untuk lakaran yang murid cikgu dah buat, cikgu boleh bagi tahap berapa cikgu? Tahap 4. Tahap 4. Sebab semuanya lengkap. Terbaiklah. Okey. Ni semua murid cikgu memang bijak, memang pandai melukis, bukan macam saya. Okey cikgu, seterusnya apa lagi yang kita akan buat selain daripada melakar? Okey, sebelah lakaran kita akan buat model. Model. Ya. Model kita akan gunakan plastisine. Ya. Model awal kita akan gunakan plastisine. Okey, dekat dan sini adik-adik yang ada di rumah kalau ada plastisine bolehlah gunakan plastisine, dan juga murid-murid kita yang ada dalam talian. Silakan cikgu. okey. Okey, so ini plastisine. Satu untuk saya. Satu untuk Sean. Sean pun kena buat juga plastisine ni. Okey, baik cikgu. Okey. So yang ni plastisine. Okey. Yang ni untuk apa cikgu? Ini untuk gelek. Untuk gelek. Okey. Okey, ambil plastisine. Ya. Kita nak buat model awal. Model awal. Okey. Model awal menggunakan plastisine. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan dulu langkah-langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama kita nak kemikkan. kemikkan, Okey, ratakan, penyitkan. Macam air penyit. Okey. Okey, selain daripada plastisine kita boleh gunakan bahan-bahan lain, Sean. Ya. Kita Seperti boleh apa? gunakan kayu. Tapi kayu tu kena potong lah. Kayu kita kena ukir lah, Sean. Ya. Okey, so plastisine ni agak saya gunakan tangan dulu untuk ni penyitkan je boleh kan? Okey. Baik. Okey, anak-anak di talian buat sama. Buat sama ya. Cikgu, dia punya ketebalan dia kena tebal mana cikgu? Kena tebal lebih kurang macam kita nak buat tu. Okey, faham. Mengikut ukuran yang kita dah buat. Cikgu, saya rasa saya punya lakaran ni saya tak boleh saya tak boleh ikut cikgu. Saya ikut lakaran cikgu lah. Boleh kan? Tak apa, tak ada masalah. Okey. So, ketebalan saya tu mungkin saya nak nipis lagi lah. Okey, saya rasa bila buat benda ni kita kena banyak bersabar. Kalau macam saya tu, saya guna tangan tu penyit je macam tu je cikgu, tapi tak sepatutnya tak boleh lah. Kenapa kita gunakan yang macam batang plastik ni cikgu? Ini sebenarnya kita nak buat permukaan yang rata. Okey, yalah betul lah. Kalau guna tangan tu dah nampaklah dia punya bekas ataupun dia punya Okey, bila dah rata kita ambil pendekat. Kan? Okey. Kita boleh juga gunakan pen, pisau. Pisau pun boleh? Pisau. Okey, saya ratakan dulu. Cikgu gunakan apa tadi? Alat apa ya? Penekat. Okey. Yang ni macam nak buat kek, nak buat kek, ni kan? Okey, ni dia. Nampak tak? Okey. So, macam tu je lah. Okey. Alright.
Okey, nampaklah. Haha. Cantiknya. Oh, mak. Okey. Nampak tak? Okey, anak murid cikgu dah siap? Boleh tunjukkan tak hasil hang? Okey, so Ahlam Effendi. Oh, ini bentuknya apple. Ahlam Untuk menggunakan... Ahmad? Okey. Amar. Rizki? Boleh tunjukkan Sumayyah? bahan hasil anda. Ah. Okey, Sumayyah dah ada Semuanya bintang. Dengan Rizki. Kalau tak siap saya, dia buat daun. Daun. Rizki buat daun. Okey, baik. Okey, cikgu, lepas kita dah buat dah bahan asal bukan? Model awal. Model awal. Bahan asal pula. Model awal. Apakah langkah yang seterusnya, cikgu? Seterusnya kita akan buat acuan. Acuan. Okey, bagi menjimatkan masa, cikgu dah sediakan video untuk membuat acuan dah, Ya, betul, Sean. Okey, marilah kita saksikan video tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itulah dia video untuk buat acuan. Kalau tak silap saya, cikgu, acuan ni nanti kita akan gunakan selepas ataupun untuk segmen yang seterusnya, kan, cikgu? Ya, betul, Sean. Okey, kalau tak silap saya, acuan tu ada juga di hadapan kita sini yang kita dah sediakan. Sebab tu kita tunjukkan video lah. Sebab memang ambil masa. Ya. Tetapi sebelum kita menggunakan acuan ni untuk menghasilkan produk akhir nanti, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku ketua kelas pada hari ini bersama dengan Cikgu Zaidi. Betul tu, Sean. Okey, so saya nak ulang balik ya. Hari ini kita akan terokai subjek reka bentuk teknologi dan sains untuk topik teknologi pembuatan. So daripada permulaan rancangan kita, Cikgu, adalah proses ni untuk proses pembuatannya. Dan untuk hari ini kita buat pembuatan kaedah konvensional, di mana kita akan mulakan dulu dengan langkah pertama, iaitu perancangan diikuti pula oleh lakaran seperti yang kita tunjukkan. Bukan yang inilah, yang ini lain yang cikgu tunjukkan tadi. Lepas lakaran kita ada buat model awal seperti hati ini. Hati saya lebih besarlah. Dan lepas tu kita ada juga tunjukkan tadi video membuat acuan. Itulah acuan dia. Dan selepas ni kita akan buat apa, cikgu? Okey, selepas ni kita akan buat model akhir. Model akhir Menggunakan
Ya. Epoxy resin dan epoxy hardener. Epoxy resin dan epoxy hardener. Ni. Con Itulah boleh dia. tengok ni. Okey. Ingatkan jus tadi. Bukan. 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 Yang ni tak boleh minum. So yang ni bahaya. cikgu, kalau mereka yang ada di rumah, kalau mereka nak turut serta ni, daripada mana kita boleh dapatkan barang-barang ataupun Okey, bahan-bahan Sean, ini? barang-barang ni kita boleh beli atas talian. Atas talian? Dalam talian? Okey. Dia ada jual. Ya. Mahal tak, cikgu? Saya rasa kalau set ni kita beli dalam kuantiti yang banyak dia mahal. Dalam kuantiti yang macam ni dia dah ada sukatan sendiri. Ya. Ini lebih kurang dalam RM10? RM10 ke RM15. Oh, bolehlah. Dan kepada adik-adik yang ada di rumah, kalau nak buat pembelian dalam talian, pastikan mendapatkan kebenaran dan juga panduan daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih tua. Okey, cikgu silakan, cikgu. Okey, apa yang kita buat sekarang? Okey, saya nampak cikgu dah pakai apron dah. Untuk jaga baju okey, lah. Untuk membuat amali kita perlulah menjaga keselamatan. Ya. Bila buat amali dan pakai apron untuk mengelakkan kekotoran dan kita pakai sarung tangan. Ya. Untuk menjaga tangan lah. Menjaga tangan. Okey. So, macam saya kan bila kita gunakan Okey, gam, kadang-kadang gam yang kuat tu mungkin untuk kena tangan. Tapi yang ni hari ni kita guna epoxy resin dan epoxy hardener. Okey. Dia ada 7 langkah, John. 7 langkah. Okey, langkah yang pertama kita sediakan acuan. Macam tadi kita dah tunjuk, kita sediakan acuan. Acuan tu dibuat daripada bahan apa, Ego? Plaster of Paris. Plaster of Paris. So kita kena pergi Paris untuk dapatkan ni? Tak ada. Bukan. Dijual di sini lah. Kita gunakan untuk apa ni? Tangan yang patah tu. Yang tangan yang patah, yang benda yang warna putih tu, yang tak boleh gerak tu. Okey. Apa nama ni? Sama Dalam bahasa Inggeris bahannya. kita sebut cast. Ya, dia punya casting ke. Okey, silakan, cikgu. Okey, yang keduanya kita sediakan epoxy resin dan epoxy hardener. Okey. Yang mana satu ya? Yang tu epoxy. Ini epoxy resin. Okey. Dan yang ni adalah epoxy hardener. Okey, dia kena campur dua baru dia akan mengeras. Kalau hanya satu saja dia takkan dia terasa. takkan jadi. Lepas tu sukatan dia memang kalau kita beli memang dia dah macam ni lah. Macam ni lah. Senang kita beli dan sukatan. Kalau tidak kita kena sukat sendiri. Okey, baik. Okey, kita ambil bekas. Okey. Bekas apa-apa pun boleh. Bekas apa-apa pun boleh. Okey, yang pertama kita masukkan epoxy resin dulu. Epoxy resin dulu. Okey. Okey. Maknanya ni botol baru lah. Betul baru. Okey, penutup dia masih ada. Macam tu je, tuangkan ke dalam. Yang kalau adik-adik yang ada di rumah, cikgu, kalau mereka nak buat seperti apa yang cikgu buat, perlukah pemerhatian daripada ibu bapa atau boleh buat sendiri, cikgu? Boleh buat sendiri. Boleh buat sendirilah. Okey. Kalau yang ni terkena tangan, akan lebur ke, akan sakit ke apa-apa? Tak adalah. Just basuh je. Okey, tak adalah. Okey, yang kedua kita masukkan dia punya hardener. Pengeras. Pengeras dia. Okey. Terus masukkan macam tu je. Terus masukkan. Perlukah kita gaulkan dia, cikgu? Itu langkah seterusnya. Okey. Alright. Okey, kalau Sean tengok dalam ni dia keadaan dia tak jernih. Tak jernih dah. So kita akan kacau. Kita akan kacau. Sampai dia jadi jernih. Sampai jernih. Dia biasanya ambil masa berapa lama, cikgu? Sekejap je. Kacau ni sekejap aja. Sekejap je. Okey. Tapi kalau kita tak kacau sampai jernih, apa yang akan berlaku, cikgu? Kita punya epoxy resin tu dia akan jadi macam getah. Sebab kita tak nak getah, kita nak keras lah. Kepada mereka yang baru saja menonton ni, kita sebenarnya akan buat apa nama ni? Rantai kunci. Rantai kunci. Ya. Okey. Kalau Sean tengok sini dia dah warna. Dah jenis sikit. Ya. Dah jenis. Okey. Kat sini kita boleh masukkan warna. Pewarna ni dia ada pewarna khas dia. Pewarna khas. Tak boleh macam tak boleh. Kalau pewarna kek lah. apa semua tak jadi. Dia tak takkan jadi. jadi. Tapi boleh beli sekali lah, cikgu? Boleh beli sekali. Okey. Berapa titisan, cikgu? Ikutlah kalau kita nak warna pekat. Ya. Kita bubur banyak. Tapi warna tu pun kita boleh ikut apa ni? Apa yang kita nak lah. Warna merah ada. Warna merah ada, warna kuning ada. Okey. Warna hijau ada, cikgu? Ada. Nasib baik ada. Sebab kita ada satu murid Mesti yang buat suka warna hijau ni. Daun hijau. Okey, lepas tu kita tuangkan dalam acuan. Acuan yang kita dah buat. Macam tu je. Macam tu je. Okey. Kita ada 2. Saya buat 2 lebih, Sean. Tak mau membazir.
Ya, betul. Okey, epoxy resin ni sebenarnya dia mengambil masa yang lama. Berapa lama Ego? Lebih kurang 24 jam. 24 jam. Okey, maknanya untuk kita dia ada mengering. studio lah. Dalam studio selama 24 jam ke Ego? Esok baru kita tengok dia. Okey, tak? esok. Tak adalah. Okey. Okey, selepas tu kita akan biarkan dia lah. Ya. 24 jam. Ya, di bawah matahari ke dalam peti sejuk Dalam ke ni, mana? suhu bilik saja. Suhu bilik atas meja lah mana-mana lah. Okey. Okey, baiklah cikgu. Kita dah habiskan 7 langkah tersebut ke cikgu? Dah. Dah. Okey. Okey. Lepas tu dia akan Inilah hasil kerja hasil. ataupun hasil akhir. hasil akhir. Dan bila dah Okey. kering kita keluarkan. Keluarkan. Tapi untuk sekarang kalau kita tunggu lama, kalau kita terlupa Ego, kalau lebih seminggu kita biarkan macam tu, Kalau lebih masih boleh seminggu, dikeluarkan ke macam mana? Kita terpaksa pecahkan lah. Oh, pecahkan macam ni lah. Pecahkan macam ni lah. Okey. Kalau tidak, kalau 24 jam tu kita dah boleh buka Kita kan? boleh buka. So ni saya tunjukkan lagi sekali lah. Ini kalau dah habis kan? Macam ni. Kalau dah kering. Dah kering. Okey. Dia mengambil masa yang lama. 24 jam sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya 24 jam. Kalau kita tak sabar, kalau kita tunggu 12 jam, dia boleh ke Ego? Boleh. Boleh. Tapi dia akan lembut lah. Lembut lah. Tapi nanti dia akan keras nanti ke Dia macam akan mana? keras. Tapi bentuknya akan kekal ke macam Bentuk mana? dia akan kekal. Okey. Maknanya boleh jugalah. Boleh Okey. juga. Baik cikgu, baik. Okey, silakan cikgu. Okey, inilah bang hasil akhirnya lah. So hasil kira akhirnya. macam ini dah boleh jual ke cikgu? Boleh. Kita boleh jual. Tapi kita kalau untuk rantai kucing ni kita kena letak dia punya rantai tu kan. Ya. Okey. So ini bang hasil ataupun hasil akhir untuk projek kita cikgu. Ya, betul. Tapi apa kata kita lihat pula kerja ataupun hasil akhir bagi murid-murid kita yang ada dalam talian. Ada tak? Ada. Okey. Okey, tunjukkan. Alamak, seorang tu hilang pula. Okey, tak apa. Kita mulakan dulu dengan Ahlam. Oh. Okey, boleh tak terangkan Ahlam Afendi ni adik guna warna apa? Sebab dia bukan warna merah, dia warna apa ni? Ceritakan saya tentang guna apa warna- yang kamu buat, kemasan yang kamu ni. Alam. Ya. Saya gunakan warna hitam. Warna hitam. Dan saya nampak ada macam kuning-kuning, apa itu? Glitter. Oh, glitter. Sekali ke dalam ke? Dalam campuran epoxy, apa tu? Epoxy resin. Epoxy resin. Sekali. Oh, okey. Dan ini adalah bentuk apa lagi sekali ya? Lupa lah. Apple. Bentuk apple. Bentuk apple. Okey. Dan ada tak apa-apa masalah yang dihadapi oleh Ahlam apabila melakukan ataupun menjalankan aktiviti ini? Ada tak? Ke senang nak buat? Ada. Ada. Apa masalah yang di Bila nak keluarkan tu macam susah sikit lah. Oh, so kena macam mana hati-hati. you keluarkan? Kena buat slow-slow. Ya, lagi sekali? Kena buat perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Tapi acuan tu masih ada ke terpaksa pecahkan? Masih ada. Masih ada? Okey. Itu dia. Okey. Terima kasih Alam. Okey, dan seterusnya siapa lagi yang nak tunjuk, nak angkat tangan tu? Ada tak siapa-siapa? Okey. Amar. Silakan Amar. Pasang mic ya. Pasang mic. Amar, cantik. Okey, mungkin Amar boleh terangkan warna apa dan apa yang digunakan untuk menghasilkan hasil kerja Amar. Saya menggunakan campuran epoxy tu. Ya. Lepas tu tambah dengan glitter. Warna gold, warna emas. Warna gold. Oh, macam kita cikgu buat warna merah pokok, kan? Ini warna warna saja. gold. Hati emas. Ada apa-apa lagi nak tambah Amar? Cara pembuatan dia agak sukar sikit sebab dia punya shape ni dia macam ada lengkuk-lengkuk. Waktu bulat susah sikit nak keluar. Waktu nak keluar susah lah. Okey. Dan yang seterusnya, kita lagi satu murid je yang masih belum tunjuk. Terima kasih Amar. Sebenarnya ada 4 tapi saya rasa seorang lagi tu pergi mungkin tandas ada. kot. Okey, tak apa. Siapa lagi yang seorang lagi? Saya. Rizky. Rizky. Ini dia saya nak tengok. Itulah dia. Yang ni apa ni ya? Daun. Dia buat daun tadi. Oh, daun. Okey. Okey, mungkin boleh terangkan Rizky? Daun ni saya pakai warna hijau. Ya. Lepas tu yang dalam ni saya letak manik lah untuk hiasan.
Oh, cantik. Agak kreatif ya, Ego. Manik. Ada apa-apa nak tambah, Rizky? Lepas tu masalah yang saya hadapi waktu buat ni lah, struggling lah bila nak keluarkan tu. Sebab dia lembut lagi. Lembut lagi. Ada tunggu tak 24 jam? Tak. Oh, tak. 12 jam saya keluarkan dah. Okeylah, okey. Berapa lama ya? Berapa lama kamu 12 jam keluarkan? tu saya dah keluarkan. Berapa lama ya? Dan nak keluarkan tu 2-3 minit yang tu lah. Oh, laju. Okey. Baik. Okey, cikgu, ada apa-apa yang cikgu nak tambah? Tak ada, cuma dia punya proses tu berjaya lah dan boleh jual nanti. Tapi saya rasa cikgu juga ada sediakan langkah yang seterusnya yang kita sebenarnya buat ya. Apa langkah seterusnya? Sebenarnya kita nak buat kemasan. Okey, kita dah sediakan satu video untuk adik-adik semua. Jom kita tengok video tersebut. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita jemput Cikgu Mashita dari SMK Seramas untuk menunjukkan cara-cara proses penyaduran dilakukan. Silakan Cikgu. Untuk membuat proses penyaduran, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kita perlukan bahan penyadur. Bahan penyadur yang kita akan gunakan pada hari ini ialah rod cuprum. Seterusnya kita perlukan bahan yang hendak disadur. Jadi kita boleh pakai paku sebagai bahan yang hendak disadur. Seterusnya kita ada wayar penyambung, 2 wayar penyambung dan juga bahan paling penting adalah elektrolit. Okey, elektrolit kita kena gunakan elektrolit yang sama dengan rod yang kita akan jadikan bahan penyadur. Cuma elektrolit tidak dalam bentuk ion lah. Teruskan proses penyaduran yang ringkas untuk hari ini. Kita sambungkan bahan penyadur kita iaitu rod cuprum dengan terminal positif ataupun dipanggil anode. Okey, manakala bahan yang hendak disadur adalah paku, kita sambungkan kepada terminal negatif iaitu katod. Okey, sekarang kita dah bersedia dua-dua elektrod, kita dah sambungkan. Kemudian kita pasangkan sini. Okey, jadi kita perhatikan apa yang berlaku apabila kita celupkan kedua-dua bahan tadi, bahan penyadur dan bahan yang hendak disadur ke dalam larutan cuprum 2 sulfide. Kita biarkan seketika dan kita angkat. Nampak? Paku telah pun disadur dengan rod cuprum yang di sebelah kanan. Okey, itu saja eksperimen ringkas hari ini. Terima kasih. Didik TV KPM. Nampakkan video untuk kemasan. Ya, Nanti betul, kita akan buat tu kan, Ego? Bukan. Oh, bukan. Kita akan buat lain. Oh, lain. Apa yang kita akan buat, Ego? Kita akan buat berkenaan dengan elektrostatik. Elektrostatik. Kalau tadi elektroplating atau dalam sains dia kita panggil penyaduran. Penyaduran ni adalah untuk logam. Elektrostatik ni dia tak sesuai untuk logam. Okey. Mungkin cikgu beri contoh selain daripada apa yang ditunjukkan dalam video tersebut, ada tak barang-barang yang ada di rumah yang telah dihasilkan menggunakan kaedah tersebut? Syon pernah guna sudu? Rasanya pernah. Sudu tu dia menggunakan konsep penyaduran. Emas mahal sekarang ni, Syon. Emas pun penyaduran. Dia gunakan konsep penyaduran. Tapi apa yang kita akan buat nanti kemasan. lain lah. Lain adalah elektrostatik. Okey, sebelum kita meneruskan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Ketua Kelas untuk hari ini, Sean Steven dan juga Cikgu Zaidi. Okey, sebelum kita rehat tadi, Cikgu ada sebut kita akan buat sesuatu yang ada kaitan dengan elektrostatik, Cikgu. Ya, betul. Okey, mungkin Cikgu boleh terangkan, Cikgu. Okey, elektrostatik ni sebenarnya berkaitan dengan cas-cas positif dan negatif. Cas positif dan negatif. So kita akan buat satu kita buat kemasan. Kemasan berkenaan dengan elektrostatik. Elektrostatik ni sebenarnya dia tidak kekal. Tak kekal. Tidak kekal. Okey. So macam mana Sean kita pun buat? boleh buat. Boleh. Okey, so nak buat macam mana, Ego? Okey, ambil kita punya produk akhir tadi, model. Okey.
kita nak tengok macam mana hasil dia Okey. kalau kita bubuh dengan glitter. Oh, dengan glitter. Okey, yang ni saya ada yang warna emas. So, punya warna emas, saya punya warna perak. silver. Warna silver. Okey, Okey. kita gosok-gosok ni. Gosok je. Macam ni. Tujuan kita gosok ni sebenarnya sebarang alat atau tu dia ada cas positif dan negatif. Oh, okey. Bila kita gosok, dia sebenarnya dia akan memindahkan cas positif dan negatif. Oh, okey. So Lepas tu sekarang Sean dia pindah macam mana? Okey. dia akan memecahkan positif dan negatif tu. Oh, okey, faham. Okey, lepas tu Sean dah letak je. Letak dalam. Oh, wow. Okey. Tapi macam cikgu cakap ni, dia tak kekal lah. Dia tak kekal. Bila cas positif dan negatif dia hilang, dia akan jatuh. Okey. Berbanding dengan electroplating tadi, dia akan kekal. So kalau saya macam gerak-gerak sikit je akan jatuh sikit lah. Tapi kebanyakannya memang dah melekat. So kalau kita tak gosok tadi, dia takkan melekat macam ni ke? Dia melekat juga, tapi dia tak melekat dengan banyak sebab cas positif dan negatif. Itu yang kita panggil elektrostatik. Dalam sains panggil elektrostatik. Ion positif dan ion negatif. Okey, baik cikgu. Apa lagi yang kita nak buat cikgu lepas ni? Untuk ni dah tak ada lah. Kita kena letak kedua-dua bahagian. Okey, saya cubalah cikgu. Okey, sebelah ni pula. Okey. Macam ni gosok. Berapa lama cikgu gosok? Kalau gosok lagi lama lagi kuat ke? Lagi lama lagi kuat. Okey. Cas positif dan gosok negatif dia. untuk lagi 2 jam lah boleh. Tak payahlah. Okey. Tak balik kita nanti. Okey, kita tambah sini. Letak kat dalam. Itulah dia. Hati dia merah bersifat tetapi sementara. ada emas. Sementara je. Sementara sahaja. Okeylah cikgu. Rasanya kita dah belajar banyak untuk hari ini, cikgu. Betul. Ya, kita ada buat lakaran, merentas bukan saja untuk subjek ataupun mata pelajaran reka bentuk teknologi tetapi juga sains sebab kita ada sebab berkenaan dengan elektrostatik. Ya, cikgu. Okey, baiklah. Apa kata kita tengok pula pandangan murid-murid kita dalam talian apa yang mereka belajar daripada penerokan kita pada hari ini. Okey, kita tanya dulu. Oleh sebab Sumaya tadi hilang, pergi mana saya pun tak tahu. Okey, mungkin Sumaya boleh terangkan kepada kita ataupun boleh sebutlah apa yang Sumaya belajar daripada penerokan kita hari ini. Ada tak apa-apa yang Sumaya belajar? Saya belajar teknologi pembuatan ada 2 kaedah. Ya. Itu konvensional dengan moden. Okey. Ya, nak tambah apa-apa? Konvensional tu kita biasa guna alat tangan. Kalau moden kita gantikan dengan mesin. Okey. Terima kasih Sumaya. Apa pula dengan Amar pula. Dengan Amar. Ya. Silakan Amar. Selain apa yang disebutkan oleh Sumaya tadi. Alat konvensional ni biasanya dia menggunakan tangan. Seperti contoh dia seperti gerudi tangan, gergaji besi dengan tukul. Kalau kaedah moden pula, dia guna mesin, contoh dia macam mesin basuh dan drill dinding. Okey. Terima kasih Amar. Okey, kita pergi pula kepada Rizky. Ada apa-apa nak tambah Rizky? Saya dapat apa yang saya dapat ialah sains ni ada kena-mengena dengan RBT. Lepas tu dapat tahulah beza pasal konvensional dengan moden. Okey. Terima kasih Rizky. Dan yang terakhir sekali Ahlam Afendi. Ada apa-apa nak tambah? Hari ini saya dapat belajar cara nak buat duit. Buat duit macam mana tu? Ada yang menjual rantai kunci. Ya, itulah jawapan yang penting kan sebab betul. Kita kan ada hari kantin yang akan datang nanti. Kita boleh jual. So, rantai kunci. Ya, betul. So kepada adik-adik yang ada di rumah, anda juga boleh turut serta untuk melakukan aktiviti ini dan mana tahu kan boleh jual dalam talian. Kita boleh buat duit sikit ya. Betul. Boleh nasi lemak nanti untuk saya. Okey, baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh berikan kesimpulan kepada penerokan kita untuk subjek RBT ataupun reka bentuk teknologi dan juga sains. Okey, kesimpulan saya berkenaan dengan untuk hari ini. Yang pertama, kita dalam PBD pentaksiran bilik darjah. Kita boleh nilai murid kita berdasarkan apa yang kita tengok. Contoh lakaran tadi kalau lengkap semua kita boleh bagi dia dengan
tahap pentaksiran 4. Macam Sean kita bagi lagi tinggi. Lagi pasal tinggi. ketua kelas. Yalah, yes. Terima kasih Ego. Okay. Satu lagi dalam kemasan. Dalam kemasan banyak lagi kaedah. Kaedah yang kita boleh gunakan. Contohnya menggunakan spray cat. Tapi kita kena kurangkan untuk menjaga alam sekitar. Ya, betul. Menjaga alam sekitar sebab dia ada bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon. Ya, betul. Di samping itu, teknologi pembuatan ni dia memudahkan kita dalam kerja seharian. Ya. Dan sebagai contoh, bagi contoh, macam mesin yang ada kat sini, mesin cetak 3D mesin cetak 3D. Dan ini pun sebenarnya kita boleh macam Ahlam cakap sebagai sumber pendapatan. Ya, betul. Kita boleh buat sendiri dan kita boleh jual. Dan juga dengan proses kemasan tu boleh meningkatkan lagi harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Betul, John. Okey, ada apa-apa cikgu nak tambah lagi? Untuk penemukan kita hari ini, Ego. Kalau tak silap saya, kita dah sentuh semua kan, Ego? Betul. Okey, dan kepada adik-adik yang ada di rumah, itulah saja untuk penerokan kita pada hari ini. Dan memang kita dah belajar banyak dan terluka banyak bagi subjek reka bentuk teknologi dan juga sains. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu khas kami, kawan-kawan saya yang ada dalam talian, iaitu Ahlam, Sumaya, Ahmad dan Rizky. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami. Dan juga kepada Cikgu Zaidi kerana sudi mengongsi ataupun membuat perkongsian ilmu bersama kita pada hari ini. Ya, sama Sean. Terima kasih Cikgu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa pada hari esok masih ada lagi teroka setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP bagi menangani penularan wabak COVID-19 seperti kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman, pakailah pelitup muka dan juga apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain janganlah kurang daripada 1 meter. Kita berjumpa lagi pada hari esok di Teroka di Didik TV KPM. Bye!